Walaupun di serata Lembah Kelang dan juga di negeri-negeri lain, proses pembersihan sekarang sedang giat dijalankan pasca banjir. Hari keempat wartawan Hasimi Muhammad membuat tinjauan di salah satu lokasi banjir yang terjejas teruk, iaitu di Kampung Bukit Lancung di Subang Jaya. Proses pembersihan masih giat berjalan dengan kehadiran sukarelawan di kawasan tersebut, tapi ada kawasan sekitar yang masih diselaputi lumpur walaupun selepas seminggu banjir melanda. Hasimi, apa yang terbaru dari sana? Baik, terima kasih Lokman di studio. Langsung dari Kampung Bukit Lancung, sebenarnya Lokman katakan saya sudah 4 hari berkampung di sini untuk kita melihat keadaan selepas pasca banjir. Dan antara lokasi yang terjejas teruk di Kampung Bukit Lancung adalah di lorong haruan 1 dan 2. Kalau anda dapat lihat di belakang saya situasi ketika ini, keadaan di sini masih lagi berlumpur. Sebenarnya susulan daripada kawasan ini, lokasinya berdekatan dengan sungai dan difahamkan ban telah pun pecah dan ini antara lokasi yang terjejas teruk. Namun proses pembersihan ketika ini sedang giat dilakukan termasuk juga dari pihak sukarelawan, NGO dan sebagainya yang bantu meringankan beban penduduk. Dan kalau kita melihat kepada perkara itu, 4 hari saya berada di sini, ketika ini hujan sudah mula turun semula di kawasan ini berbanding 3 hari saya berada di kawasan ini. Mungkin ini juga menyukarkan proses pembersihan bagi mangsa-mangsa terjejas. Namun sedikit sebanyak dengan adanya sukarelawan yang turun membantu ia mungkin meringankan beban, dan ketika ini antara yang turut sama membantu menyantuni mangsa-mangsa banjir bersama dengan Esra Awani adalah Adun Titi Serong, Hasnul Zulkarnain Munaim. Terima kasih YB kerana bersama dengan Esra Awani. Ya, sama-sama. YB, mungkin kita boleh ceritakan dari sudut gerak kerja ketika inilah di Kampung Bukit Lancung ini, bagaimana proses membantu mangsa-mangsa banjir digerakkan dengan sukarelawan-sukarelawan. Okay. Saya sampai daripada Bukit Seri Nanding di Ulu Langat. Saya terus menuju ke Masjid Al-Mutakim Bukit Lancung tadi, bertemu dengan Nazir Masjid. Dia bertanya keadaan di situasi di kawasan Bukit Lancung ini. Mengikut maklumatnya beliau, hampir keseluruhan rumah dah siap cuci di belah dalam. So mungkin ada touch-up di kawasan luar dan juga barang-barang perabot yang boleh dicuci. So saya minta Nazir tersebut menjadi penunjuk arah dan dia bawakan saya di lorong inilah. Kebetulan pun memang kawasan ini antara kawasan yang paling terjejas lah. YB, selain daripada gerak kerja tenaga dan sebagainya membersihkan rumah, mungkin apa lagi perancangan daripada pihak YB dan sukarelawan? Apa bentuk bantuan yang mungkin akan difokuskan selepas ini? Okay, untuk fasa pertama ni kita fokus kepada untuk mencuci rumah dengan peralatan yang boleh dipakai, dan barangkali kita akan kumpul dana juga untuk menyediakan barangan elektrik yang diperlukan oleh penduduk yang bermasalah kan. So semalam kita dah edarkan hampir 100 kapet yang simple dan sejadah telekung sumbangan daripada sahabat-sahabat saya daripada Paling Buntar, Titi Serong. So lepas ni boleh kita war-warkan lagi melalui gerak kerja kita di lapangan. Kita boleh dapat data-data berapa orang yang betul-betul memerlukannya dan kita boleh buat collection lah daripada orang ramai dan juga salurkan kepada agensi yang berkaitan supaya bagi tumpuan kepada golongan terjejas lah. YB, kita faham bahawa situasi ketika ini sukar untuk dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir. Mungkin apa yang boleh dikatakan oleh YB ketika ini kita ada banjir, ada beberapa lokasi berlakunya tanah runtuh dan sebagainya. Mungkin apa yang boleh dikatakan kepada YB? So memang seperti mana rakyat Malaysia mendoakan keselamatan dan juga memberi semangat kepada mangsa banjir ni, kami juga mengharapkan agensi-agensi luar, badan-badan NGO yang mempunyai kemampuan dari segi tenaga dan juga dari segi kewangan untuk memberi tumpuan bantuan kepada banjir di kawasan terutama di Selangor ni dan juga di kawasan Pahang. So sumbangan itu boleh disalurkan melalui agensi kerajaan ataupun NGO maupun pimpinan tempatan, dan kalau lebih bagus kita turun kawasan ini mungkin kita boleh kenal pasti rumah-rumah yang berada di dalam yang tak dapat keluar ke pusat pengumpulan, boleh salurkan terus direct kepada mereka. Saya di semalam di Ulu Langat, tak sampai 5 minit 100 keping kapet datang habis di orang-orang. Yang kita faham masalah masa banjir ni daripada segi mental itu yang paling penting lah kita nak jaga. Baik, terima kasih YB kerana bersama dengan Esra Awani. Itu dia Adun Titi Serong, Hasnul Zulkarnain membawakan langsung mengenai proses pembersihan dengan sukarelawan telah pun digerakkan untuk meringankan beban mangsa banjir dan juga perancangan kehadapan, dan kita akan terus bawakan perkembangan langsung di sini seperti mana ditekankan oleh YB sebentar tadi. Selain juga bantuan dari segi meringankan beban, mungkin juga dari sudut mental, psikologi juga perlu ditekankan kerana kita juga sempat menemui beberapa mangsa di sini. Usaha perlu difokuskan juga kepada dari sudut psikologi, khususnya kepada kanak-kanak yang mungkin ada mengalami trauma susulan daripada kejadian banjir atau bah ini, dan kita akan bawakan perkembangan langsung di Esra Awani dan esraawani.com. Jam ini kembali pada Lokman di studio.